Solve trigonometry. Jadi pada bahagian ini kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri. Ini untuk basic solve trigonometry, soalan basic. Jadi kita akan ada satu lagi 24 yang advance lah. Jadi saya bagikan pada dua lah. Okey, ada 4 step. Okey, A, check the sign of trigonometry function. Okey, kita akan tengok jawapan kepada soalan tadi, positif ataupun negatif. Jadi tekan inverse, find the inverse value for sine, cosine and tangent to obtain the reference angle. Okey, dan abaikan tanda negatif atau positif pada reference angle tadi. Okey, yang C pula, yang ketiga, determine the possible quadrant. Jadi ada dua possible quadrant lah. Jadi kalau sine di atas, cos di bawah, atas, dengan di satu lagi lah, ASTC kan, 1 dengan 4 lah, tangent 1 dengan 3. Find the value of theta. Jadi contoh soalan dia macam ni. Jadi sebagai 3 example lah untuk basic ni, ada 3 example. Okey, sin theta sama dengan 0.6025. Jadi ini adalah julat dia tadi, julat yang kita ambil yang biasa dulu lah, 0 ke 360. Cos theta negatif, jadi dan cos tangent theta negatif, right? Jadi kita ada 3 contoh lah, sin, cos dengan tangent. Sin, cos, sin dengan tangent, right? Kita gunakan sebutan yang mudah lah, sin, cos dengan tangent, right? Kita tengok soalan yang pertama lah. Okay, jadi katakan soalan tadi, sin theta sama dengan 0.6025 lah, dan julat dia, okay, domain dia, the domain from 0 to 360 lah. The value of sin theta is positive. Jadi kita perhatikan di sini, tanda dia, saya gunakan warna lain lah, warna hijau. Tengok warna hijau ni dapat terang tak? Jadi tanda ni, jawapan ni adalah positif. Okay, the value of sin theta is positive, yang ni. Okay, so theta is in quadrant 1 and 2 lah. Jadi kita tengok yang itu kan, yang A. Jadi semua sin, jadi kita tekan sin 30, depan dia positif. Sin berapa kan, 0 hingga 90 ni semua positif lah, all kan. Jadi kita depan dia pada kuadran pertama, ya, dan kuadran yang kedua, S, AS kan. Jadi di sini S ni 180. Jadi kita sudah kena pasti kuadran ni kan, kuadran 1 dan kuadran 2 ni kan, jawapannya kuadran 1 dengan kuadran 2 ni, jawapan yang dalam kuadran 2 lah. Okay, jadi selepas itu, step kedua tadi, kita cari reference angle kan. Jadi theta, kita hanya perlu tekan shift sign jawapan inilah. Jadi kalau dia ada negatif, elok kita abaikan dululah kan, kita nak dapatkan reference angle kan. Theta ini adalah reference angle dia, reference angle. Okay, reference angle. Okay, reference angle. Okay, reference angle theta sama dengan shift sin, tekan kalkulator kamu, tekan shift, tekan sin 0.6025 ni tanpa membawa tanda negatif lah. Kalau ada, mendapat 37.05. Jadi tandakan di sini reference angle dia, dan ini kedua lah. Jadi ini jawapan dia kan. Ini yang perlu kita lukis, 37.05, masukkan di sini. Satu lagi 37.05 kan, satu lagi di sini. Okey, ini koordinat yang kedua. Di theta yang pertama, jawapan ini yang pertama, ni kan. Okey, saya guna warna lain pula. Theta pertama
Theta yang pertama ni mewakili inilah. Ini adalah theta pertama dia. Jadi theta pertama tetap 60 kira sama dengan theta yang kamu kira ni lah, reference angle dia sama 37.05. Besar sudut ni kan, 37.05. Jadi sudut yang kedua, yang ni pada koordinat yang kedua 180 kan. Jadi jumlah ni 180 tolak dengan 37.05 kan. 180 di sini 100 ini kan 180 tolak dengan nilai sudut ni lah. Supaya dia lebat besar sudut ni kan. Maka dapat 142. Jadi 37.05 dan juga 142.95. Jadi kedua-dua sudut ini kan, kedua-dua sudut ini di dalam lingkungan jawapan yang dikehendaki oleh soalan lah. Jadi ada step dia tidaklah susah sangat. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey. Mula-mula kita biasanya soalan ni semua lebih kurang sama lah kan. Jadi dia punya julat ni 0 hingga 160. Jadi kita perhatikan tanda bagi jawapan inilah. Jawapan sin theta ni adakah dia positif atau negatif. Kalau dia positif, jadi kita rujuk ASTC tadi. Jadi sebabkan A itu positif, sin itu positif, dia berada di atas. Kedua-duanya berada di atas inilah. Jadi kita dah dapat dah kedudukan jawapan tadi. Theta 1, theta yang kedua ni kan. Theta 1 dengan 2. Jadi lepas tu tekan reference angle, tekan shift sign. Ini step pertama tadilah. Ini step kedua. Lepas tu dah dapat shift sign, masukkan ke dalam reference angle. Reference angle tu mesti pada inilah. Mesti pada kedudukan ini. Jadi kalau dia pada kalau kamu tentukan daripada di bawah ni, jadi inilah reference angle dia. Mesti pada di sini. Right? So topik yang sebelum ini ada menerangkan pasal reference angle lah. Right? Jadi lepas itu tolak lah berdasarkan apa yang dicari tadi. Jadi theta 1 ni, yang ni tak perlu tolak. Theta kedua ni perlu tolak dengan 37.05 untuk soalan pertama ni lah. Okey. Jadi kita tengok soalan yang kedua pula. Jadi saya ni julat dia ada sikit berbeza lah. Okey, daripada 90 ke 270 saja. Dia hanya mengambil kira di sebelah sini lah, 90 ke 270 ni. Tak apalah, kita biarkan dulu kan. Jadi cos yang negatif ni, jadi kita tengok mana jawapan cos negatif. A tidak mungkin lah, pada bahagian ni salah. Cos yang positif pada A dan juga C lah, ASTC. Jadi ini yang salah lah, tidak ada jawapan di sini. Jadi jawapan dia memang pada bahagian inilah. Cantik. Memang julat ni memang yang inilah, 90 ke 270. Ini jawapan dia. Yang inilah, ini koordinat yang ini jawapan dia dalam koordinat yang kedua ni. Kan, koordinat kedua. Ini jawapan dalam koordinat yang ketiga lah. Koordinat yang ketiga kan, ini dah tulis dah. Okey. Dah tentukan. Ya ni, jadi tandakan dulu, terus tandakanlah reference angle dia, tak perlu tunggu. Yang ni reference angle dia. Bukan di sini ya. Salah. Ini mesti pada bahagian ni reference angle. Jadi, tekan kalkulator. Theta sama dengan shift cos 0.766. Jangan bawa negatif, biarkan. Negatif itu hanya menunjukkan kedudukan cos, bukan reference angle. Reference angle itu sebab dia sudut basic lah, sudut basic. Dia tak perlu bawa negatif ni. Kalau kamu bawa negatif, jawapan mungkin kamu lebih besar daripada
100 lebih besar daripada 100 ataupun lebih besar daripada 90. Besar daripada 90 lah. Right, jawapan 40 tepat di sini. Jadi letaklah 40 di sini, 40 di sini lah. Ini 40 40 lah. Jadi kita kira yang ni sama dengan soalan tadi kan. 180 tolak dengan 40. Yang ni. Ini pada kuadran kedua. Pada kuadran yang ketiga, sebab dia lebih besar daripada 180, kamu tambahkan dengan 180 ni dengan 40. Dapatlah 220. Jawapan dia 140 dengan 220 lah. Right? Jadi saya ulang sekali lagi ya. Untuk soalan ini, okay, ini cos, okay, dan soalan ini bukan cos positif. Jadi kita kena ambil kira cos yang negatif. Cos yang positif A dan juga C. A, S, T, C. Jadi kamu abaikan A dengan C ni, abaikan dua-dua, salah. Jadi kamu tandakan di sini dan di sinilah jawapan dia lebih daripada 90 tapi kurang 180. Jadi jawapan ni lah. Okay. To be exact, kita kena kira reference angle. Reference angle tekan shift cos. Shift cos 0.706 ni dan 66 ni dapat 40. Jadi kamu dapat 40 di sini, 40 di sinilah tekan. Jadi pada bahagian ini, bahagian kedua ni, kamu perlu tolak dengan 180, tolak dengan jawapan reference angle tadi, dan ini pula tambah sebab dia lebih besar lah. Okay. Jadi itu jawapan untuk soalan nombor 2. Okey. Sin sudah, cos sudah. Ini soalan basic soalan basic. Jadi saya harap kamu boleh faham yang ni lah. Mungkin soalan test kah, quiz kah, biasanya mungkin ada soalan yang basic macam ni. Okey. Jadi tolong fahamkan betul-betul lah bahagian ini. Boleh ulang balik video ni nanti. Saya dah rakam. Boleh ulang balik lah. Alright. Mungkin suara saya bukan tak lunak sangat, jadi boleh abaikan lah. Okay. Yang kamu nak ambil adalah ilmu lah. Alright. Saya balangkan balik. Nombor 3. Okay, yang nombor 3, yang terakhir example yang ketiga ni saya lengkapkan 3 lah example dia. Okay, tangent theta sama dengan negatif. Okey, jadi tangent negatif ni kau fikir mana kedudukan tangent negatif? Kan? Jadi saya ada ruang besar sini. Okey, A salah. All bah. Semua positif. Jadi ini memang salah. S T. Jumpa T kan, tangent. Jadi kalau kamu jumpa T ni salah lah sebab ini tangent yang positif. A dengan T ni dikedudukan di mana kedudukan tangent yang positif lah. Di mana kedudukan yang tangent positif kamu abaikan. Jadi jawapan dia ada 2 lah. Jawapan dia di sini. Tepat-tepat. Satu yang ni saya padamkan balik Mana pemadam ni? Okey. Okey, jawapan dia satu yang ni. Okey, satu lagi yang ni lah. Jadi reference angle dia sama. Mesti daripada pasi X. Ni pasi X ni. Dan ini reference angle. Jadi kalau kamu lukis ni pun dah kira okey lah. Okay? Tak perlu lukis lengkap. Jadi tekan shift tangent dapat 75. Jangan buat negatif ya. Tak 75 di sini. Sini pun 75. Okey, 75 darjah. Saya padamkan dulu Ini pun 75. Okey, 75 darjah. Right. Jadi samalah case tadi yang ni 180 tolak dengan 75. Dapatlah kalau di sini memang 180 tolak dengan 75. Kalau di bab last kali ni ini kita belum ada tadi kan. Jadi 360 tolak dengan 75, 285. Depan dia apa ni? 105 dengan 285. Alright. Sekali ulang sekali lagi ya. Untuk tangent ini, tangent theta sama dengan negatif 3.7321 kan. Itu adalah
persamaan kan, persamaan. Kita tahu ini adalah persamaan. Tujuan kita nak cari theta ni, apa nilai theta yang menghasilkan jawapan ini? Ada dua lah jawapannya. Biasanya ada dua lah. Macam ni kan, ada dua jawapan. Selalunya ada dua. Kalau soalan yang advance nanti mungkin empat, ada tiga, ada satu. Tapi selalunya jawapan dia dua lah. Right? Iaitu theta sama dengan negatif 3.732. Jadi kita tandakan mengikut kedudukan ASTC ni. Saya tulis dulu ASTC. Jadi bila kamu jumpa tangent negatif, abaikan di mana kedudukan T ni. Kamu abaikan T lah, sebab T itu untuk tangent positif. A pun sama. Jadi jawapan dia pada bahagian inilah. Di sini dengan di sinilah S dengan C ni. Selepas saya dengan C ni, sebab di sini tangent tangent negatif, sin saja positif sini, cos saja positif di sini. Jadi tangent kedua-duanya negatif. Jadi untuk dapat 75 ni, kamu tekan shift tangent. Jawapan ni 3.721 sama dengan 75. Jadi untuk dapatkan jawapan ni, theta yang pertama ni 180 kan, besar ni 180 tolak dengan 75. Yang ni pula 360 tolak dengan 75. Alright, itu untuk apa nama ni? 2.3 ni lah. Alright. Okay, jadi 2.3 ni yang penting adalah yang ini. Table A S T C. Okay. Okay, kalau soalan dia positif sin kan, jadi A dengan S sajalah. Kalau untuk soalan yang positif cos kan, cos theta sama dengan positif, tak kisahlah apa soalan dia kan, asalkan jawapan dia positif. Ini A dengan C. Kalau positif tangent, A dengan T. Jadi kalau negatif, kamu ambil yang apa ni, yang selain daripada itulah. Okay, kalau sin yang negatif, T dengan C lah kedudukan dia di bawah ni. Jadi yang ini pula kamu perlu ingatlah tadi. Jadi kalau pada bahagian ini kan, kamu tak perlu tolak apa-apa. Jawapan itu sama dengan nilai reference angle. Sama, tak perlu tolak. Sama dengan reference angle. Jadi pada bahagian ini kamu perlu tolak dengan 180. Tolak dengan theta yang kamu dengan reference angle tadi. Perlu tolak. Pada bahagian ini 180 tambah dengan theta. Perlu tambah dengan reference angle kan, sebab dia lebih besar lah. Jadi yang last ni untuk tangent kan, untuk cos lah, untuk cos. Untuk cos ataupun soalan yang lain lah, untuk dia yang negatif kan. Jadi kamu perlu tolak dengan theta. 360 tolak dengan theta, reference angle. Ini adalah reference angle lah, bukan theta yang asal. Reference angle. Okay, jadi step yang saya ulang balik bacakan semula ni. Check the sign. Okay, kalau dia negatif, rujuk yang negatif lah. Find the inverse. Untuk dapat find the inverse, tekan shift sign untuk dapatkan reference angle. Jangan bawa tanda negatif semasa pengiraan. Do not take into account any negative sign of the reference angle while or during calculation of reference angle. While you calculate reference angle, don't take any don't bring along negative sign when dalam pengiraan. Okay. Yang ketiga, determine the possible quadrant based on inilah. Okay, ASTC tadi. Jadi yang last ni kamu cari ini gunakan yang ni. Okay. Itu untuk 2.3. Okay. Saya harap kamu fahamlah. Jadi soalan exercise tolong buatlah. Nanti saya akan beri dalam selepas ini. Terima kasih.